produk disahkan halal saja berada di pasaran. Berkaitan dengan status pengesahan halal restoran dan juga kafe yang beroperasi di KLIA dan KLIA 2, pada masa kini kebanyakannya restoran dan juga kafe yang beroperasi di KLIA dan juga KLIA 2 telah mempunyai sijil halal Malaysia. Restoran dan kafe terutamanya merupakan restoran berangkai chain outlet seperti Kenny Rogers, begitu juga dengan Chicken Nando's, McDonald, Kentucky Fried Chicken, KFC, Mary Brown, Burger King dan Starbucks merupakan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia. Dalam hal ini, pengguna juga diajak bersama memainkan peranan mereka untuk memilih restoran dan juga kafe yang mempunyai sijil halal yang sah. Berkenaan dengan pameran sijil halal, dimaklumkan bahawa setiap syarikat dan pengusaha pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang masih sah berhak untuk menggunakan sijil dan logo halal Malaysia pada premis dan produk mereka. Berdasarkan manual prosedur Persijilan Halal Malaysia Semakan ketiga 2014, sijil pengesahan halal Malaysia hendaklah dipamerkan pada setiap masa di alamat yang dinyatakan pada sijil tersebut. Terima kasih. Ya, kalawakan. Satu Speaker yang berhormat Menteri, saya keliru sebab dikatakan tadi secara sukarela kalau mau pamerkan. Jadi saya fikir ini tidak adil kepada masyarakat Islam, karena kalau sekiranya dikatakan pamer sijil secara sukarela ini, memang kebanyakan majoriti semua di KLA dan KL2 ini dia tidak ada pameran. Jadi kita ragu-ragu. Jadi bolehkah saya minta kalau boleh kerajaan memastikan bahawa semua peniaga-peniaga mempamerkan sijil halal mereka supaya kita tidak tertanya-tanya lagi. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Betul. Terima kasih kepada soalan tambahan kelabakan. Sebenarnya yang saya maksudkan dengan sukarela ini ialah permohonan sijil, sebab industri di Malaysia masih lagi merupakan industri yang terbuka kepada Islam dan juga kepada yang bukan Islam, dan permohonan untuk permintaan sijil ini bukanlah merupakan kewajipan. Namun yang saya maksudkan dengan itu yang saya maksudkan dengan sukarela. Tetapi bagi mereka yang dah dapat sijil tersebut yang dah mendapat sijil halal mengikut manual prosedur Persijilan Halal Malaysia Semak 2014, sijil pengesahan halal Malaysia hendaklah dipamerkan. Kalau arti kata mudah ialah mereka yang dah dapat sijil, dia kena pamerkan sijil, dan sijil itu dipamerkan pada alamat permohonan sijil di pohon. Dan untuk maklumat yang berhormat dan tambahan, di KLIA kita ada 62 outlet, ini secara umum, tetapi yang memohon sijil halal di KLIA ialah sebanyak 15 yang ada sijil. 62 outlet tetapi 15 yang ada halal, dan KLIA 2 iaitu 66 outlet, di mana 12 adalah yang telah mendapat sijil halal. Ini kedudukan yang berlaku. Dan untuk maklumat umum kepada ahli dewan, bagi kawasan-kawasan food court, di mana food court ini dia share di sudut meja dan juga pinggan serta garpu camca dia, maka permohonan ini diminta dalam mengikut manual prosedur permohonan, dia harus dipohon oleh semua sekali gerai yang terlibat, kerana mereka akan berkongsi peralatan makanan termasuk dia punya pinggan dan sebagainya. Dan untuk maklumat yang berhormat kelabakan dan juga dewan, bahawa di KLIA 2 mereka sedang dalam proses permohonan bagi food court yang secara berkongsi tadi dan yang secara bersendirian. Takat sekarang sebagaimana saya sebutkan ada 12 yang mendapat sijil. Terima kasih. Ya, Bukit Gantang. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Datuk Menteri. Saya nak tanya berkenaan dengan isu penarikan sijil halal untuk sekret resepi.
secret recipe yang pada 7 hari bulan Mei 2015 yang telah pun ditarik oleh pihak JAKIM. Persoalan saya, kerana yang disebut oleh pengarah Hakimah Yusof, dia kata salah tu bukan kerana penggunaan bahan halal atau haram, tetapi kerana kesalahannya kerana pemrosesan produk, kerana berlaku pelanggaran terhadap manual prosedur persijilan halal Malaysia. Jadi tolong terang sikit apa dimaksudkan dengan antara penggunaan bahan halal ataupun haram dalam produk tersebut dengan kesalahan dari segi proses produk tersebut untuk dapat persijilan halal tadi. Kerana ini ada dua benda berbeza. Kalau soal kebersihan, sudah tentu pihak majlis kerajaan tempatan saya yang tindakan. Tapi kenapa semua melibatkan satu Malaysia ataupun jenama ini ditarik balik? Minta penjelasan. Betul-betul, terima kasih kepada Bukit Gantang. Berkaitan dengan penarikan sijil halal untuk secret recipe ini, yang saya yakin bahawa ramai dia punya pelanggan-pelanggan, kerana untuk maklumat secret recipe ada 297 outlet di seluruh Malaysia. Dalam erti kata gambaran bahawa dia mempunyai satu rangkaian perniagaan yang begitu meluas dan begitu besar. Dan balik kepada soalan tadi ialah kenapa sijil ini ditarik, kerana daripada maklumat yang dikeluarkan oleh bahagian pengarah halal Puan Hakimah, sijil itu telah ditarik balik disebabkan kerana memang benar bahawa dia dalam sijil halal itu dia tidak hanya terkandung semata-mata dengan pengertian dia terjauh daripada bahasa mudahnya ialah dua barang larangan besar hukum dalam Islam, iaitu babi dan juga anjing. Jadi oleh kerana bukan kerana faktor DNA binatang dan sebagainya, tetapi sijil halal Malaysia ini dia berdiri di atas dua kekuatan. Satu lagi ialah halalan, satu lagi dipanggil tayyiban. Tayyiban ini dia terkandung, halalan tu dah pasti tak ada masalah kerana bukan dia ada bahan-bahan larangan di dalam hukum, tetapi tayyiban iaitulah termasuk apa yang dipanggil dengan GMP. GMP ialah disebut dengan Good Manufacturing Practice, ataupun kita panggil apa yang disebut dengan amalan penghilangan yang baik. Jadi amalan penghilangan yang baik ini termasuk dalam hal menjaga kebersihan barangan dalam semasa pemprosesan berlaku. Sebab itu kita sebutkan sijil kita ini dia terkandung dalam tu daripada from farm to the table, daripada ladang sehingga sampailah kepada pengidangan ataupun penyediaan makanan di atas meja. Jadi kalau walaupun dia terhindar daripada bahan-bahan larangan, tetapi kalau di tempat prosesan itu berlaku yang kita tak meyakini di sudut kebersihan dan tidak memenuhi SOP prosedur yang telah tetapkan, sijil ini boleh ditangguhkan ataupun ditarik balik dan dia boleh memohon semula balik. Ini mengikut SOP yang telah disediakan. Jadi berdasarkan kepada secret recipe ini, dia mempunyai satu kelang yang telah dipusatkan, di mana ke 297 outlet ini dibekalkan oleh satu kilang yang dinamakan kilang di Taman Mayang. Jadi apabila kita melihat di tempat pemprosesan ini ada faktor-faktor yang melibatkan tayyiban yang kita pantau, yang kita lihat berdasarkan kepada audit yang dibuat, maka dia perlu kepada pematuhan tersebut untuk tujuan sijil itu dibenarkan semula. Jadi dalam bahasa yang lain, bahawa dia tidak semestinya bila ada elemen-elemen barangan halal haram, tetapi faktor kesihatan juga. Sebab itu sijil untuk maklumat Dewan, sijil halal Malaysia ini amat-amat diminta dan disukai oleh negara-negara luar, kerana kita memperkenankan dan memperketatkan kedua-dua elemen ini, bersih dan juga halal. Terima kasih. Ya, saya jemput Laksamana Pertama Muhammad Imran bin Abdul Hamid. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya mohon jawapan soalan nombor 4. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Laksamana Pertama Muhammad Imran bin Abdul Hamid
dalam bracket B. Saya cadangkan untuk ke hadapan ni kita sebut macam ni, Yang Berhormat Laksamana Pertama dalam bracket B. Sebab yang bersara tu Laksamana Pertama, Muhammad Imran tak bersara lagi. Macam juga Datuk Seri Jamil Khair bersara, dia kena bubuh jawatan tu bersara dulu. Jadi saya menjawab soalan nombor 4. Datuk, ini betul. Kerajaan Negeri Selangor melalui Lembaga Zakat Selangor dan sebuah NGO dijangka akan membina 60 buah rumah kekal baru di Kelekong, Kuala Krai. Buat masa ini pembinaan rumah-rumah berkenaan masih belum dimulakan kerana kerja-kerja tanah dan infrastruktur sedang dilaksanakan di tapak berkenaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerja-kerja tanah dan infrastruktur adalah dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan dengan kos banyak RM3.9 juta. Terima kasih. Ya, Lumut. Terima kasih Datuk Seri Dr. Menteri. Saya nak betulkan sikit mengenai nama saya itu. Oleh kerana mengikut konvensyen baru Angkatan Tentera Malaysia, tanda bersara itu diletak selepas nama. Jadi dalam hal ini apa yang ditulis ini betul, tak payah diperbetulkan. Lanjutan daripada itu soalan tambahan saya. Saya menghargai tindakan kerajaan yang telah membantu mangsa-mangsa banjir di Kelantan, dan kita lihat juga kerajaan negeri yang berupaya telah sudi untuk membantu kerajaan negeri untuk membina rumah-rumah mangsa banjir ini. Dalam hal ini, tidakkah kerajaan pusat melihat sumbangan kerajaan negeri ini merupakan satu tindakan ataupun bantuan yang mulia, yang harmoni, yang boleh dibanggakan? Untuk itu saya mohon kerajaan pusat supaya terus membantu kerajaan negeri supaya rumah-rumah mangsa banjir ini dapat dibina dengan segera. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk, yang betul. Tentang konvensyen Angkatan Tentera tu saya akan semak balik. Tetapi ini penggunaan yang telah dibuat sepanjang masa. Semasa saya jadi Menteri Besar dulu, semua yang bersara tu dibubuh jawatan tu B di hadapan dan nama diikuti namanya, sebab dia tak bersara, yang bersara jawatan dia. Terima kasih. Ini yang membuat saya nak beritahu bahawa sama ada penggunaan ini saya nak tegur Parlimen lebih-lebih tak boleh lah, sebab saya tak boleh campur lah urusan mereka ya. Jadi tapi kalau mereka salah saya kena tegur lah ya. Bahasa. Ya, sebab Parlimen tak boleh buat sendiri, dia kena buat melalui menteri ya. Okey, Yang Berhormat, sumbangan murni kerajaan Kelantan cukup dihargai. Malah 60 buah rumah yang dibina ini akan diberi sumbangan oleh Lembaga Zakat Selangor dengan sebuah NGO. Sebab NGO ni saya tak dapat kebenaran untuk menyebut namanya, jadi saya tak berani sebut, saya sebut NGO. Dan malah sebuah NGO lagi daripada TSM Golf Charity Foundation, dia akan membina 32 buah rumah. TSM ni saya tak payah sebut nama dia, saya pun tak dapat kebenaran menyebut namanya, tapi saya sebut TSM. Tapi banyak orang tahu apa dia TSM tu. Jadi dia charity golf ni juga akan bagi 32 rumah. Jadi demikian juga NGO lain. Jadi tidak termasuk juga kerajaan negeri. Usaha murni mereka cukup dihargai. Dan Yang Berhormat, seperti yang saya sebut dalam jawapan dalam minggu lepas, saya kata 5 buah rumah telah siap. Jadi jawapan kemarin yang saya bagi kepada Ketere, 7 buah telah siap. Rumah ni akan maklum, kalau ada soalan yang naik, rumah ni akan berlaku pertambahan siapnya, termasuk termasuk apa yang telah dirancang oleh Kerajaan Persekutuan. Kalau siap saja siap saja kerja tanah, sebab tanah kita baru dapat, sudah pasti kita akan mulakan terus. Malah saya minta supaya pendekatan pembinaan itu dibuat yang sedemikian rupa supaya kita nampak sesuatu yang besar sedang berlaku, terutama dalam bulan Ramadan ni, supaya pengharapan orang yang menunggu itu dapat kita penuhi. Yang Berhormat, bukan sahaja orang yang menunggu, kita juga terpaksa bekerja keras untuk memastikan rumah ni siap. Jadi Kerajaan Persekutuan akan terus membantu dan membiayai berdasarkan apa yang telah
yang telah diputuskan. So that one no problem. Siapa saja yang beri sumbangan, kita menghargai dan kita ucap terima kasih, kerana kita manusia yang tahu berterima kasih. Orang lain saya tak pasti. Yang betul. Soalan tambahan banjir. Pasal Selangor ya. Tak semestinya sama pasal banjir rumah. Ya, sila. Terima kasih Datuk Yang Betul. Yang Berhormat Menteri, saya ingin bertanya mengenai rumah bangsa banjir di Gua Musang. Saya difahamkan bahawa di Gua Musang sudah tersedia ada lebih kurang 1,000. Ya, saya difahamkan, mungkin lebih angka itu mungkin tidak boleh tepat, tapi sudah ada rumah-rumah PPR ni yang memang sudah sedia siap. Jadi mereka rumah-rumah ini memang sebenarnya untuk rakyat di Gua Musang. Kebetulan mereka ini juga telah terkesan oleh banjir baru-baru ini. Tetapi sehingga sekarang rumah-rumah ini belum diisi. Dan saya difahamkan bahawa dah 2 kali pendawaian bekalan elektrik ini sudah diganti, tapi sehingga sekarang tak diisi. Kenapa dan mengapa? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Yang Betul, sudah pasti kalau saya langgar sempadan ni kurang manis ya. Jadi biarlah Kementerian Kesejahteraan Bandar yang menjawab, sebab di bawah dia ya. Jadi sekarang ni Yang Berhormat, saya akan panjangkan jawapan tersebut, soalan tersebut kepada beliau, dan beliau akan beri jawapan kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Ya, saya jemput Dr. Mansur bin Abdul Rahman. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 5. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Yang Dipertua, teman-teman oleh Yang Berhormat, kayu getah bergergaji merupakan salah satu punca pendapatan bagi pekebun kecil selain kaplam dan latex. Oleh itu, sebagai langkah bagi membantu meningkatkan pendapatan dari punca ini, kerajaan telah mengambil beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, menetapkan kuota ekspor kayu getah bergergaji dan meningkatkannya atau mengurangkannya dari masa ke semasa. Contohnya, pada tahun 2012 kita meluluskan 50,000 meter padu, dan pada tahun 2013 kita tingkatkan kepada 80,000 meter padu, dan sama untuk 2014. Dan untuk tahun ini kita meningkatkan kuota ekspor ini kepada 140,000 meter padu. Peningkatan jumlah kuota ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan dan seterusnya meningkatkan harga kayu getah. Yang kedua, mempergiatkan lagi aktiviti promosi dan pengembangan pasaran sama ada di dalam atau di luar negara bagi menebusi pasaran baru. Ini termasuk melaksanakan strategi penjanamaan kayu getah melalui lembaga MTIB. Dan yang ketiga, meningkatkan aktiviti pemanasan pengalakan penghasilan produk bernilai tambah tinggi ke arah Original Design Manufacturer atau ODM dan on brand manufacturing OBM di sektor perabot kayu getah agar mendapat permintaan lebih tinggi dan lebih berdaya saing. Kita berharap dengan usaha ini ianya akan meningkatkan permintaan kayu getah dan seterusnya meningkatkan harga getah dan meningkatkan pendapatan petani. Terima kasih. Ya, Sik. Terima kasih Menteri yang menjawab soalan berkenaan dengan harga kayu getah tadi. Saya sebagai ahli parlimen bagi kawasan yang 80% rakyat yang bekerja sebagai pekebun kecil dan juga penoreh getah sangat prihatin dengan keadaan ini, di mana aduan-aduan daripada rakyat ini berterusan dan tidak berhenti-henti. Yang pertama, mereka masih mengadu mengenai dengan harga getah yang rendah dan susah untuk naik harga getah ini. Dan yang kedua, subsidi 30 sen sekilo yang telah diumumkan dahulu belum lagi terlaksana dan belum dinikmati oleh mereka. Jadi apakah saranan kementerian dalam menjaga kebajikan peladang getah
yang mana kini harga getah yang menjatuh dan tidak meningkat, dan kos sara hidup yang semakin tinggi. Contohnya, adakah pihak kementerian bercadang untuk mewujudkan geran maupun bantuan khas kepada peladang getah ini dengan menggalakkan dalam perusahaan-perusahaan kecil untuk menambah kewangan selain daripada menjual kayu getah dan sebagainya? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sheikh. Saya memang bersimpati dengan Yang Berhormat. Saya juga merasa keadaan yang sama kerana ramai juga pengundi-pengundi saya adalah penuri getah. Harga getah baru-baru ini nampaknya telah pun naik dari RM5 sekilogram SMA 20 pada kemarin RM5.54. Ini adalah satu perkembangan yang baik, dan ini berlaku lepas mesyuarat Association of Rubber Producing Countries bulan lepas di Kuala Lumpur, di mana 11 buah negara yang mengeluarkan getah, 92% keluaran getah dunia berjumpa di Kuala Lumpur dan menunjukkan our solidarity untuk bekerjasama ke arah mencari penyelesaian kepada perkembangan ini. Dan satu lagi perkembangan yang menggalakkan adalah selepas mesyuarat tersebut, Vietnam telah menunjukkan persetujuannya untuk sama-sama masuk ahli International Tripartite Rubber Council. Sebelum ini International Tripartite Rubber Council hanya dianggoti oleh Indonesia, Malaysia dengan Thailand, dan sekarang dengan Vietnam untuk bersama-sama kita, keempat buah negara ini akan mengawal ataupun mengeluarkan dalam lingkungan 70% pengeluaran getah dunia. Maka ada petunjuk yang baik di mana kita dengan kerjasama beberapa negara ini, sebab itulah harga getah nampaknya bertambah baik, dan kita harap ia terus akan bertambah baik. Bagaimanapun usaha kerajaan Barisan Nasional untuk mencari social safety net ini tidak berhenti. Baru-baru ini Kabinet telah mengadakan Kabinet AWD, dan segala perkara yang dibincangkan adalah bagaimana kita nak menyelesaikan mencari penyelesaian ataupun mencari program-program untuk membantu untuk kepada rakyat yang berpendapatan rendah, termasuk kepada pekebun-pekebun kecil. Dan di sinilah kami telah diarah untuk memikirkan apakah social safety net yang sesuai yang dapat dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11 ini. Walaupun sekarang memang dah ada program bantuan pengeluaran getah 30 sen seperti disebutkan Yang Berhormat ini, tetapi dalam pandangan kementerian kita mungkin nak mencari jalan bagaimana untuk mencari satu pendekatan mungkin yang lebih berkesan lagi dan boleh dirasai oleh rakyat dan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dan kita juga telah berkongsi pengalaman dengan pengeluar-pengeluar negara lain, dan inilah satu tugas dalam rancangan Malaysia ke-11 ini. Mengapa bantuan pembelian getah 30 sen sekilo ini belum dilaksanakan? Ianya belum dilaksanakan kerana harga trigger point itu belum sampai. We have not reached the price dengan izin RM4.60 bagi sekilogram bagi SMA 20. Harga turun sehingga RM5, lepas tu naik balik kepada apa yang sekarang. Dalam sementara ini, dalam kerajaan juga tidak mengadakan program, RISDA mengadakan program masing-masing untuk membantu pekebun-pekebun kecil dengan memberi bantuan input dan sebagainya. Dan tahun lepas ada juga tahun ini ada geran dan sebagainya, dan kita akan terus mencari jalan bagaimana nak membantu pekebun-pekebun kecil ini. Terima kasih. Ya, pokok senang. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Saya sangat minat dengan soalan ini sebab berkaitan dengan kayu getah untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Soalan daripada Syekh
dan dijawab tadi akhirnya akan dapat meningkat. Tapi saya perlu fikir macam mana nak meningkat, takkan nak tebang pokok getah semua. Pokok getah hanya akan ditebang bila nak tanam semula. Jadi takkan kita nak tingkatkan pendapatan pekebun kecil, tebang pokok getah. Jadi tak usah pakai getah, pakai jual kayu getah saja. Jadi ini satu yang tak menggambarkan satu usaha untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Jadi sebab itu saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Takkan 30 sen 3 kupang tu subsidi nak tunggu sampai getah SMR tu pada harga RM4.60 baru kita nak bagi. Sedangkan walaupun RM4.60 itu hanya harga yang berada di atas, bukan harga yang di bawah. Sedangkan di peringkat pekebun kecil, di peringkat penolong getah berhadapan sekarang, kalau disik saya ingat dalam RM2 RM2 sekupang, tak lebih daripada RM2 sekupang, antara RM1.9 sampai RM2 sekupang. Itu harga yang paling di peringkat bawah. Jadi ini masalahnya 30 sen ini kita nakkan 30 sen ini ialah kepada pekebun dan juga penoreh supaya mereka mendapat satu penambahan pendapatan. Sebab bayangkan, takkan kita nak makan ikan sardin tin hari-hari, telur, pukul bubur bawang hari-hari. Ya, soalan. Jadi ini kita fikir maknanya nak, sebab tu saya tanya soalan, takkan 30 sen tu nak tunggu sampai rancangan Malaysia ke sebelah. Jadi nak tunggu rancangan Malaysia ke sebelah baru nak laksana 30 sen pun nak fikir lagi macam mana social safety net tu yang lebih baik dalam rancangan Malaysia ke sebelah. Sedangkan isu ini bukan baru. Tanya baling kawan saya, benda lama dah bercakap, lama dah di Dewan Isik antara orang yang sangat hebat bercakap soal ya, Menteri menang. Jadi Kabinet buat keputusan tak dapat dilaksana. Terima kasih Yang Berhormat, begitu emosi sekali. Yang pertama, Yang Berhormat tak faham. Kita bukan dasar untuk menebang semua batang getah. Itu bukan dasar kerajaan Barisan Nasional. Itu mungkin dasar kawan di sebelah sana, bukan dasar di sini. Kerana tiap-tiap tahun kita ada sasaran untuk menanam semula 40,000 hektar tanah kebun getah yang sudah lebih 25 tahun usianya. Inilah yang kita nak tebang dan nak jual. Faham ya bagaimana? Supaya jangan putar belit isu. Yang kedua, pasal 30 kupang tu untuk kaplam 3 kupang 3 kupang untuk kaplam ianya the trigger price adalah RM1.75. Jadi sekarang belum sampai di situ. Bagaimana kita mendapat harga ini? Harga 175 adalah kos tambah 30% keuntungan. Kos dia RM1.33 dan kemudian ditambah keuntungan. Memang kalau trigger price ini semakin tinggi semakin bagus. Tetapi kerajaan Barisan Nasional hanya akan berjanji kepada apa yang kita fikir kita dapat laksanakan. Kita tak boleh berjanji apa yang nanti lepas janji itu kita tak boleh laksanakan. Di sebelah sana senang, you boleh janji, you tak perlu laksanakan apa-apa. Ya. Tapi dalam masa yang sama, kita Risda membuat berbagai program bantuan untuk pekebun kecil. Kita pun bayar RM500 kepada pekebun kecil. Dan program yang sedang berjalan juga, kita Lembaga Getah Malaysia menjalankan program untuk mengawal harga di peringkat ladang. Kita dah bekerjasama dengan lebih 20 koperasi di seluruh negara. Dengan kerjasama koperasi dengan Lembaga Getah Malaysia ini, nampaknya harga di peringkat farm gate ada bertambah lebih baik. Jadi banyaklah usaha-usaha kerajaan Barisan Nasional. Kerajaan Barisan Nasional tidak membiarkan masalah pekebun kecil ini. Kita terus membela mereka sampai ke mana-mana bila-bila. Terima kasih. Ya, Rompin. Yang Tuan Ini betul, saya nak tanya Menteri, industri kayu getah negara nampaknya semakin malam. Itu berdasarkan kepada jumlah ekspor kayu getah semakin meningkat. Apakah sebab-sebabnya industri getah nampaknya, industri kayu getah, furniture dan sebagainya semakin malap dalam negara kita? Ya.
industri kayu getah gergaji ini kebanyakan ianya digunakan untuk membuat perabot, dan ia masih diperlukan kerana 80% dari perabot kita dikeluarkan adalah berasaskan kepada kayu getah gergaji, dan ianya berkembang dari masa ke semasa. Saya tidak ada angka di sini, tetapi mengapa ekspor kita meningkat? Kerana pengeluaran kayu getah gergaji kita bertambah. Seperti saya kata tadi, tiap-tiap tahun kita perlu menebang 40,000 hektar ke kebun getah kerana kita perlu menanamnya semula. Jadi kalau kita tidak mencari cara bagaimana kita nak menjualnya, negara kita akan mengalami kerugian. Itulah sebab peningkatan ekspor. Tetapi dalam masa yang sama kita berharap di negara kita penggunaannya juga dari masa ke semasa bertambah. Ya, saya jemput Tuan Chua Tiang Chang alias Tiang Chua. Terima kasih yang betul. Soalan saya nombor 6. Sila Menteri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat pagi Datuk Yang Dipertua. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun dipanggil sebagai JPAM telah ditubuhkan secara rasminya pada 24 Mac 1952 bagi melaksanakan peruntukan The Civil Defence Ordinance 1951. Jabatan ini juga diletakkan sebagai barisan ketiga. Yang amat saya perjelas ulangkan. Selepas Angkatan Tentera dan Polis Diraja Malaysia dalam sistem keselamatan negara. Barisan ketiga selepas Tentera dan Polis dalam keselamatan negara termaktub dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta Perkhidmatan Negara 1952. Peranan dan fungsi JPAM sebagai agensi pengurusan bencana telah pun terbukti seperti mana penglibatan agensi ini dalam kejadian bencana seperti tanah runtuh di Bukit Antarabangsa pada tahun 2008, banjir lumpur di Cameron Highland dan banjir besar di kawasan pantai timur dan utara Semenanjung pada 2014 dan 2015. Bagi menghadapi kejadian kecemasan dan berlaku seharian, JPAM terus terlibat secara langsung dalam sistem penghematan kecemasan NERS 999 bagi kes seperti kemalangan, sesat di hutan, kejadian lemas, penghematan paramedik dan ambulans. Situasi keselamatan awam dan kompleksiti bencana yang berlaku kebelakang ini menyebabkan Kementerian berpandangan bahawa perlunya Jabatan Pertahanan Awam ini diperkasakan dari aspek struktur organisasi, kelengkapan aset, logistik dan infrastruktur, serta perluasan daerah operasi. Jawatan kuasa teknikal yang dipengurusi oleh saya sendiri telah ditubuhkan untuk melihat ke semua aspek tersebut. Kementerian dalam usaha untuk memantapkan lagi peranan JPAM melalui pindaan Akta Pertahanan Awam 1951 supaya peranan dan fungsi JPAM dalam akta tersebut dapat diperjelaskan. Ianya juga bertujuan supaya kedudukan JPAM sebagai agensi utama pengurusan bencana dapat dilahirkan. Usaha untuk memindah Akta Pertahanan Awam ini bukanlah bertujuan untuk menambah peranan dan fungsi JPAM itu ataupun untuk mengambil peranan mana-mana agensi penyelamat, bukan untuk mengambil peranan mana-mana agensi penyelamat, tetapi bagi membalikkan semula keupayaan JPAM sebagai barisan ketiga dalam sistem keselamatan negara selepas Angkatan Tentera dan Polis Diraja Malaysia. Bagi menghadapi kompleksiti bencana dan ancaman peperangan pada masa kini, JPAM memerlukan kelengkapan serta logistik yang berkemampuan untuk melaksanakan operasi penyelamat dan seluruh bantuan bagi mangsa-mangsa yang terlibat.
Oleh itu, kementerian merancang bagi membuat perolehan aset seperti helikopter, ambulans, air dan sistem amaran awam public warning system secara berperingkat. Dalam aspek pengurusan bencana, JPAM adalah bertanggungjawab melaksanakan tugas di bawah arahan-arahan Majlis Keselamatan Negara yang mengkoordinasikan agensi keselamatan menyelamat dan kecemasan seperti PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Sukarelawan Malaysia. Arahan-arahan di bawah Majlis Keselamatan Negara ini akan terpakai apabila melakukan krisis ataupun bencana dalam negara. Selain daripada itu, JPAM merupakan ahli International Civil Defence Organisation ataupun ICDO. Melalui penyertaan ini, JPAM berhasrat untuk mempertingkatkan perkhidmatan setaraf dengan piawaian dan amalan antara bangsa. Perlu diingatkan bahawa kekuatan pegawai tetap JPAM adalah hanya seramai 577 ataupun 577 berbanding jumlah anggota sukarelawan yang terkini seramai 800,000 orang. JPAM sememangnya amat bergantung kepada anggota sukarelawan bagi menjalankan fungsi dan tanggungjawab secara berkesan. Ini juga selaras dengan objektif utama JPAM dalam menggerakkan gelombang sukarelawan dengan melibatkan rakyat sebagai bagian daripada sistem pertahanan awam negara. Jadi maknanya, Datuk Yang Tua, nisbah kita belum mencapai apa yang dihasratkan oleh kementerian. Terima kasih. Ya, Yang Amat Batu. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan itu. Saya memang sedar peranan yang penting yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia sebagai satu agensi yang disebut tadi, barisan ketiga, dan juga sebuah agensi yang bersejarah. Yang ini yang saya ingin dapat tahu secara praktikalnya, bilakah aset-aset dan perbelanjaan yang perbelanjawan yang akan diperuntukkan kepada JPAM ini akan dilaksanakan, kerana baru-baru ini memang aduan daripada sukarelawan JPAM ialah perlengkapan mereka tidak mencukupi, yang ini sedikit sebanyak telah menyekat keberkesanan mereka dalam bencana. Saya juga ingin dapat tahu bahawa dari segi allowance kepada sukarelawan dan juga peranan untuk menyediakan orang ramai, kerana salah satu yang telah difungsi daripada JPAM ialah juga melibatkan orang awam untuk menyediakan masyarakat berhadapan dengan bencana atau peperangan. Dan saya ingin tahu sama ada peruntukan yang mencukupi supaya mereka juga boleh memainkan peranan selain daripada melibatkan 800,000 sukarelawan, tetapi juga orang awam yang biasa dalam untuk menghadapi kecemasan. Akhir sekali saya juga ingin dapat sedikit penjelasan tentang standard operation procedure yang akan dipetugaskan kepada JPAM semasa banjir, di mana adakah mereka hanya setakat diarah untuk melakukan menyelamatkan mangsa, atau mereka juga diperanankan untuk mengkoordinasikan operasi penyelamatan. Sekian, terima kasih. Ya, ada 3 soalan gabungan. Minta maaf dan ampun Datuk Yang Tua, 4 soalan. Ya, silakan. Yang pertama, bila aset ini boleh dilengkapkan? Jadi Datuk Yang Tua, yang pertama saya ingin menjelaskan bahawa dalam jawatankuasa yang saya pengurusi, kita masih buat kajian dan peringkat yang terakhir, dan insya-Allah apabila siap nanti dalam masa yang terdekat kita akan buat
penjelasan dan presentasi kepada pihak kerajaan supaya perkara ini diperjelaskan dengan sejelas-jelasnya, khususnya berhubung dengan kedudukan JPAM itu sebagai pertahanan yang ketiga apabila berlakunya satu malapetaka besar ataupun peperangan di negara ini. Kerana asasnya dahulu penubuhan JPAM ini di negara maju, khususnya di England yang kita bermodalkan, dan sekarang telah diambil sebagai satu model antara bangsa, bahawa dia berbangkit daripada persoalan apa akan berlaku kepada masyarakat umum apabila berlaku peperangan. Jadi kita jangan teragak-agak bila tiba masanya nanti kita mengetahui apa tentera buat berperang, apa polis buat menyelidikkan semua perkara-perkara jenayah dan sebagainya, dan mempertahankan pertahanan anggota dan nyawa masyarakat umum. Yang ketiga, apa JPAM buat. Ini must be spelled out very clearly. Kerajaan mesti mengetahui apa perlembagaan kita sebut. Terima kasih. Yang kedua, yang kedua, allowance ini yang betul sebenarnya kita selaraskan dengan semua pihak. Sebab banyak anggota-anggota lain macam rela dan sebagainya, kita selaraskan dengan pihak rela allowance yang diberi kepada JPAM. Hanya perbezaannya ialah JPAM ini banyak anak-anak muda lepasan universiti ataupun masih menuntut di universiti menjadi sukarelawan. Hingga sekarang ini kita telah melatih sebanyak 2 juta rakyat Malaysia telah diberi pendedahan ilmu pertahanan awam sejak 1990. Jadi dalam keadaan yang sekian, sukarelawan kita banyak di tahap yang amat tinggi pendidikan dan pengajian mereka dan pengetahuan mereka. Jadi ini akan kita teruskan, kerana tujuan kita ialah sekurang-kurangnya 10% daripada rakyat Malaysia mesti mengetahui, sekurang-kurangnya mengetahui ilmu berhubung dengan pertahanan awam. Dan yang kedua sudah dijawab bersama dengan itu tadi, allowance dan orang awam dan SOP. Datuk Yang Tua, saya memang mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat Batu kerana soalan yang amat strategik, kerana dia dalam kajian kita. SOP ini juga bersama dengan kajian yang saya buat untuk melihat semula kalau aset-aset ni sudah dapat kita pinta daripada pihak kerajaan, dapat diberi oleh pihak kerajaan, insya-Allah SOP ini akan dibuat. Saya akan maklumkan satu, Datuk Yang Tua. Kalau di Germany umpamanya, yang saya baru balik daripada Germany melihat sendiri, di Germany ada peraturan dan perundangan yang disebutkan apabila kita menerima satu message ataupun maklumat berhubung dengan malapetaka berlaku, which in 15 minutes you must sampai ke tempat berlaku tersebut. Tak kisah sama dia berlaku kemalangan jalan raya, kehilangan dalam hutan, ataupun kebakaran yang besar-besaran, ataupun karam di lautan. Dalam masa 15 minit, orang yang mengendalikan Jabatan Pertahanan Awam ini ataupun pihak polis ataupun tentera ataupun kebakaran macam bomba mesti sampai ke tempat itu di bawah undang-undang mereka. Dan undang-undang ini mengatakan bahawa ada kajian telah dibuat, pihak yang luka, sakit atau sebagainya perlu dikejarkan ke hospital dalam masa 15 minit. Sebabnya kalau lama lagi dia tu, kos untuk pulihan dia akan meningkat. Dan kajian ini amat terperinci sekali daripada cost and effect berhubung dengan injury dan sebagainya. Jadi dalam keadaan demikian, kerajaan boleh menyelamatkan berjuta, mungkin berbilion daripada soal keselamatan, umpamanya jalan raya. Dalam masa beberapa minit dia mesti sampai ke hospital dan mendapat treatment. Maknanya SOP kita termasuk semua soalan timing, soalan kepakaran, paramedik dan sebagainya untuk anggota-anggota JPAM yang kita sebut. Terima kasih, Tuan Tua. Ya, Jerlun. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Soalan tambahan saya, Yang Berhormat Menteri, kita sedar bahawa JPAM, JPA 3 dulunya telah pun kini mempunyai imej yang cukup baik saya kira, dengan uniformnya berwarna celoreng oranye tu, dan saya ingat dari segi aspek logistik pun telah dilengkapkan, ambulans dan sebagainya. Kemudian mereka ni banyak bertugas atas dasar kesukarelawanan, dan kadang-kadang mereka juga menjaga bola, perlawanan bola sepak. Mereka juga kadang-kadang angkat stretcher. Ini semua adalah sebahagian daripada kerja-kerja sukarela. Soalan saya adalah, adakah mereka ini walaupun mempunyai ambulan, kemudian bertugas yang
menghadapi masyarakat dan sebagainya mempunyai pasukan perubatan yang qualified. Adakah doktor yang menawarkan diri menjadi sebahagian daripada sukarela JPAM ini, dan apakah peranan mereka? Contohnya ketika ini kita menghadapi isu berkaitan dengan pelarian, adakah mereka juga mempunyai peranan dan bagaimanakah peranan mereka itu dilaksanakan? Terima kasih. Ya, Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tua. Sebelum saya menjawab Yang Berhormat punya soalan tu, saya pun dimaklumkan ada masyarakat daripada Parlimen Maran datang di Parlimen kita, dan saya ucapkan selamat datang ke Parlimen Malaysia. Dengar, ini Parlimen Sentubong cakap. Timbalan Menteri Dalam Negeri. Sudah. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Yang Tua minta maaf oleh kena saya sedikit. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan ni memang relevan. Dalam kajian yang kita buat berlandaskan benchmarking yang dibuat oleh pihak Germany yang dianggap sebagai, dengan izin, one of the best in the world sudut prasarana undang-undang ataupun infrastruktur undang-undang dan kelengkapannya sekali. Bahkan kita melihat bukan saja daripada sudut doktor, paramedik dan pihak-pihak yang berkepakaran khusus dalam sudut ini, Datuk Yang Tua, kita juga melihatkan air ambulance yang kita sebutkan, iaitu saya dah pergi ke Airbus untuk melihat sendiri air ambulance ni, yang mana helikopter yang boleh di-convert, iaitu C-145 yang boleh di-convert dalam masa 10 minit oleh pihak pakar, daripada bawa passenger kepada menjadi air ambulance yang boleh diguna multi-purpose. Yang ini juga kita melihat, harapan kita ialah untuk kelengkapan ini disediakan, dan saya cukup yakin di luar sana banyak pihak-pihak doktor sebagaimana yang dibuat dan dikajikan di Germany mahu menyumbang perkhidmatan secara sukarela kepada kerajaan untuk membantu agensi-agensi sebagai JPAM ini untuk bekerjasama dengan kita. Selain daripada JPAM itu sendiri mesti mempunyai pegawai-pegawai pakar dia sendiri, bukan saja daripada sudut ilmu paramedik, medical, tetapi juga psychiatric dan psychologist yang mesti sendiri, kerana trauma Datuk Yang Tua adalah salah satu daripada perkara yang kita memang lihat sebagai sesuatu yang amat penting. Saya belajar ni daripada Mercy, Datuk Dr. Jemilah dulu, yang mengatakan kita tinggalkan yang lain, tengok yang lokal, tengok yang lain. Ini yang kena trauma ni mungkin tak ada luka dalam badan dia, tetapi hati dia terluka, ni kena jaga juga. Jadi dalam kajian saya memang melibatkan ini, Datuk Yang Tua. Terima kasih. Ya, saya jemput Datuk Haji Syahbudin bin Yahya. Datuk Speaker, soalan saya nombor 7. Sila Menteri. Okey, terima kasih. Tuan Yang Dipertua, kerajaan melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sentiasa komited dan memberikan kerjasama dengan universiti tempatan untuk membawa produk-produk berinovasi mereka ke peringkat seterusnya. Untuk makluman anda yang berhormat, proses mengetengahkan produk inovasi melibatkan beberapa sub-proses yang lain sebelum ianya boleh dikomersialkan. Bagi mencapai tujuan tersebut, kementerian juga membuka peluang kepada universiti tempatan melalui program-program kementerian, antaranya ialah yang pertama, melalui dana-dana seperti Innovan, Teknopan dan dana yang disalurkan kepada agensi R&D di bawah Musti. Penyelidik dari universiti tempatan boleh memohon dana Innovan dan Teknopan secara terus kepada kementerian. Dana-dana ini bertujuan untuk memperkamaskan lagi produk yang berinovasi dari universiti tempatan supaya dapat memasukkan nilai tambah kepada produk-produk tersebut. Walau bagaimanapun, dana Teknopan tidak terbuka kepada penyelidik secara individu. Penyelidik dari universiti tempatan bolehlah memohon dana Teknopan melalui serikat startup yang terdapat di semua universiti tempatan. Yang kedua, kementerian juga menawarkan perkhidmatan bagi meningkatkan nilai tambah serta kualiti produk-produk supaya memenuhi kehendak pasaran, standar dan piawaian, cita rasa pengguna dan pemadanan
perniagaan ataupun business matching dengan izinnya. Contohnya SIRIM yang menawarkan perkhidmatan pengujian dan jaminan kualiti kepada produk mengikut ketetapan PWN antarabangsa. Manakala Jabatan Standard Malaysia pula membantu memberikan panduan kepada universiti tempatan mengenai adaptasi standard atau piawaian pada peringkat pra pengemasalan dan pengemasalan serta audit teknologi. Yang ketiga, seterusnya Kementerian juga menawarkan perkhidmatan kepakaran, memberikan khidmat nasihat bagi meningkatkan nilai pasaran kepada produk-produk berinovasi. Contohnya, agensi kementerian menjalankan fungsi ini ialah Majlis Rika Bentuk Malaysia ataupun MRM. MRM menyediakan kepakaran dalam mereka bentuk supaya dapat meninggikan nilai pasaran produk tersebut supaya sejajar dengan cita rasa pengguna. Keempat, secara umumnya di peringkat kementerian, program-program mengenengahkan produk inovasi dibuat secara berjadual, bersifat acara dan pameran. Program-program ini tidak hanya tertumpu kepada universiti tempatan, tetapi terbuka kepada semua individu, syarikat ataupun agensi kerajaan. Antara program yang dijalankan secara tahunan ialah persidangan dan pameran inovasi kebangsaan ataupun dengan izin National Innovation Conference Exhibition (NICE), Anugerah Inovasi Negara (IAN), dan juga tahun pengemasalan Musti Commercialization Year. Program ini diadakan bagi membolehkan sesiapa saja untuk mempamerkan hasil R&D yang berinovasi dan mempunyai potensi untuk dikemasarkan. Pengisian yang lain termasuklah percambahan ilmu dan idea baru, pengiktirafan atas kekayaan inovasi yang dihasilkan, promosi produk dan perkhidmatan serta pemadanan perniagaan. Sekian. Terima kasih. Ya, Tasik Gulugu. Terima kasih Tok Sri. Terima kasih penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Kalau kita tengok kepada penjelasan Yang Berhormat Menteri tadi, kerajaan mempunyai pelbagai institusi yang akan menilai dan juga mengiktiraf serta membuat perancangan-perancangan bagi menggalakkan perkembangan kepada projek-projek inovasi daripada universiti-universiti. Cuma ingin saya mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, adakah kita mempunyai satu institusi yang berpusat, yang centralized, di mana semua universiti-universiti apabila mereka menghasilkan apa-apa kajian dan produk-produk inovasi, jadi untuk menjadikan produk inovasi mereka itu sah dan boleh diperdagangkan, maknanya mereka perlu menyalurkan permohonan ataupun urusan tersebut kepada satu institusi saja, dan institusi inilah yang menggabungkan jabatan-jabatan teknikal lain yang membuat penilaian. Kerana selama ni kalau kita tengok, apabila satu produk inovasi itu dicipta, jadi pihak universiti dan juga pensyarah-pensyarah yang membuat projek-projek inovasi ini terpaksa melalui prosedur yang pelbagai dan bertingkat-tingkat, malah memakan masa yang begitu lama kerana banyaknya agensi-agensi yang perlu menilai terhadap hasil-hasil inovasi tersebut. Jadi boleh atau tidak kerajaan menyatukan dengan mewujudkan satu institusi yang memberi tumpuan kepada penilaian dan penghasilan produk-produk inovasi universiti, supaya kita boleh melihat hasil-hasil kajian yang berinovasi ini tidak tersimpan dalam gudang library sahaja ataupun di dalam store-store universiti semata-mata. Kemudian saya juga ingin mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, berapakah produk hasil keluaran universiti yang telah dipatenkan sepanjang tahun 2014, dan juga berapakah peruntukan yang telah disalurkan kepada universiti-universiti untuk projek-projek inovasi sepanjang tahun 2014 dan universiti manakah yang mendapat peruntukan yang tertinggi. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Okey, terima kasih soalan tambahan Yang Berhormat tadi. Memang saya bersetuju bahawa kalau diadakan satu badan yang dapat melihat ini semua, ia akan dapat mempercepatkan proses sebenarnya pengemasalan produk-produk yang dihasilkan oleh universiti-universiti tempatan. Dan kalau kita masih ingat ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam ucapan beliau semasa membantangkan bajet 2015 yang lalu, tahun lalu,
dia menyatakan dan mensasarkan supaya jumlah produk inovasi yang telah ataupun R&D yang telah siap kita lakukan ialah sasaran dia adalah 360 produk menjelang 2020 dan pada tahun ini tahun lepas sasaran kita ialah 60 produk dan sebetulnya kita telah melewati dengan sasaran kita itu kerana last year kita dapat menghasilkan lebih kurang 65 produk. Jadi saya bersetuju dengan saranan yang berhormat tadi mengenai dengan menubuhkan satu badan untuk melihat semua inilah. Kita ambil perhatian mengenai dengan saranan yang berhormat. Soal jumlah produk daripada universiti-universiti tempatan yang telah pun siap dan dikomersialkan, saya tidak ada figures ini, tapi saya akan memberikan jawapan secara tertulislah kepada yang berhormat mengenai dengan perkara ini. Walaupun untuk pengetahuan yang berhormat, jumlah peruntukan yang kita bagi kepada universiti-universiti tempatan bagi tahun 2014 dan 2015 untuk R&D ini ialah berjumlah Rp44.092. Ini adalah figure untuk 2014 dan 2015. Sekian. Ya, Ulu Langat. Terima kasih, Datuk Yang Betul. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Menteri sejauh mana produk inovasi yang telah dilaksanakan oleh universiti ataupun pengajian tinggi IPTS dan sebagainya dapat dikomersialkan, satu melalui pembelian ataupun peruntukan daripada kerjaan sendiri, dan yang kedua sejauh mana hubungan kerjasama universiti dengan industri sehingga produk inovasi ini dapat dikomersialkan oleh industri berkenaan. Terima kasih. Okey, terima kasih yang berhormat. Yang sebenarnya kalau kita lihat produk-produk yang dilaksanakan oleh universiti tempatan, kita lihat bahawa banyak juga produk-produk yang boleh kita komersialkan. Dan apa yang kita laksanakan sekarang ini ialah kita minta supaya universiti-universiti ini bekerjasama dengan industri. Oleh kerana hanya industri yang tahu apa produk yang mereka inginkan. Dan seperti mana yang saya terangkan tadi bahawa produk ini adalah penting sekali untuk dikomersialkan. Oleh kerana di suatu ketika dahulu ada juga yang merungut di mana kita telah membelanjakan sekian banyak kawangan, tetapi tidak banyak pula produk R&D yang dikomersialkan. Jadi oleh demikian maka sebenarnya yang saya terangkan tadi bahawa kita telah mensasarkan permasalahan produk-produk ini bukan saja daripada universiti ini tapi juga daripada produk-produk R&D yang lain, yaitu sebanyak 360 produk menjelang 2020. Yang Muhammad Tuan M. Kula Segaran Ipoh Barat soalan nombor 8 tiada danan Dewan. Oleh itu Yang Muhammad Malam Menteri Sumber Manusia daripada Parlimen Maran tak dapat jawab. Dan saya terus kepada soalan nombor 9 Tuan Wilson Ugat Kumbung. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan nombor 9. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Yang Muhammad Hulu Rajang. Hospital ini adalah soalan yang spesifik kepada Hospital Kapit. Tuan Yang Ketua, Hospital Kapit yang dikenal pasti yang berkapasiti 134 katil telah beroperasi sejak tahun 1960. Bermula dengan sebuah hospital tanpa pakar dan dinaik taraf kepada hospital pakar minor sejak tahun 2006. Ia menyediakan perkhidmatan kesihatan dan perubatan kepada 120,000 penduduk di sekitarnya. Kadar penggunaan katil atau bed occupancy rate adalah sebanyak 46% pada 2013 dan 49% pada 2014. Cadangan bagi menaik taraf fasiliti hospital Kapit telah dikenal pasti oleh KKM dalam rancangan mereka ke-10 bagi menambah baik perkhidmatan kesihatan dan perubatan kepada penduduk di Kapit.
Walaupun pelaksanaan cadangan ini akan dilaksanakan secara berperingkat memandangkan peruntukan yang terhad. Sepanjang rancangan Malaysia ke-10, beberapa kerja naik taraf telah dilaksanakan di Hospital Kapit. Di antaranya ialah kerja-kerja menaik taraf sistem penyertaan hospital seperti sistem elektrikal di unit penjagaan rapi, kerja menaik taraf sistem gas perubatan, dan kerja menaik taraf tangki air dan GI pipe system. Ketika ini, unit hemodialisis Hospital Kapit beroperasi dengan 8 buah mesin hemodialisis untuk keperluan masyarakat di Kapit. Seramai 43 pesakit masih menerima rawatan di hemodialisis di Kapit. Namun begitu, cadangan untuk menambah jumlah mesin-mesin dialisis di Hospital Kapit akan dipertimbangkan mengikut keperluan nanti. Sehingga itu, dengan mengambil kira keupayaan kewangan kerajaan, permohonan menaik taraf Hospital Kapit atau penambahan blok klinikal tambahan akan dikemukakan semula sebagai salah sebuah projek keutamaan dalam rancangan Malaysia ke-11 akan datang dalam rolling plan yang kedua, Tuan Ketua. Ya, Ulu Rajang. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya telah diberitahu dengan fasilitis yang akan diberi kepada Hospital Kapit. Tapi untuk makluman Dewan ini, Hospital Kapit ini telah dinaik taraf dari tahun 1994 hingga sekarang bermakna 21 tahun. Hospital Kapit ini sepatutnya dapat diberi satu hospital yang baru. Pada tahun 2-3 tahun akan datang, satu balai dam akan dibina. Bermaknanya jumlah penduduk akan bertambah. Dari 134 katil atau bed yang sedia ada ini tidak memadai kalau kita dalam 5 tahun 10 tahun akan datang. Oleh demikian, fasilitis seperti CT scan mesti diberi kepada Hospital Kapit. Kerana dalam 5 tahun akan datang ini belum ada jalan raya lagi. Jadi saya percaya sekarang ini jalan raya yang telah diguna untuk membawa pesakit dari Kapit transfer ke Sibu menggunakan pengangkutan air yang berhormat. Jadi saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri kalau boleh pergilah ke kawasan Kapit untuk melihat sendiri keadaan hospitalnya supaya dapat memberi pandangan yang begitu jelas. Dan sebagai wakil rakyat saya mohon Kementerian Kesihatan dapat memberi satu hospital baru dalam rancangan Malaysia ke-11 ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat Rajang. Memang saya nampak ada keperluan, dan setakat ini memang juga saya tahu bahawa untuk nak hantar pesakit ke Sorike ataupun ke Sibu 3 jam naik bot, ya, 3 jam naik bot ataupun naik, kalau naik melalui darat 1,5 jam, jalan yang tak elok, ya. Setakat ini untuk kepentingan rakyat di sana, memang kita dah ada banyak KK, klinik kesihatan, ada 8 klinik kesihatan, dan yang paling dekat klinik kesihatan Kapit 10 minit menggunakan kereta. Jadi saya insyaAllah dalam masa terdekat saya ingin juga, saya dah pergi ke Baram, lepas ni insyaAllah ke Kapit pula. Ya, ini saya ambil perhatian dan saya akan buat lawatan sendiri. Terima kasih. Baiklah Yang Berhormat, selesai sudah sesi pertanyaan bagi jawab lisan seterusnya.